Kumpulan X-ray. Kenapa kumpulan ini ditubuhkan? Bagaimana kumpulan X-ray ditubuhkan? Kenapa kumpulan X-ray ini ditubuhkan pada tahun 1995? Dan apa yang terjadi pada penyanyi utama kumpulan X-ray yang juga penyanyi utama kumpulan Samudra, iaitu Arwah Ujang? Apa yang berlaku pada beliau pada waktu itu sehingga ingin menubuhkan sebuah kumpulan baru yang digelar Kumpulan X-ray? Sama-sama kita kupas selepas ini. Okey, ini adalah sesi fotografi yang pertama kalinya yang diadakan kumpulan X-ray bertempat di Genting Highland sekitar tahun 1995. Okey, ini buktinya di dalam mini album ni pun ada tertulis. Di sini ditulis pada 27 Ogos 1995 bertempat di Genting Highland pada ketika ini. Dan di sini juga saya akan sertakan beberapa keping foto lah, gambar-gambar yang diambil oleh sahabat kami, saudara Mus, pada tahun 1965. Okey, dan ini gambar di mana kami berlima sebenarnya, termasuk juru foto, menaiki bas ke Genting Highland pada ketika itu 1995 ya. Menaiki bas kami ke Genting Highland kumpulan X-ray. Ini antara gambar-gambarnya untuk pengetahuan semua sebelum saya terlupa. Sebenarnya kumpulan X-ray ni sebelum saudara Kiss menganggotai sebagai pemain gitar utama, X-ray dianggotai oleh pemain gitar yang pertama sekali ialah saudara Ben. Tetapi saudara Ben telah pun keluar sebelum X-ray merakamkan album. Dan inilah X-ray yang setelah saudara Ben keluar daripada X-ray digantikan oleh saudara Kiss di dalam album X-ray yang pertama. Ini antara keratan-keratan akbar yang sempat di-share di sinilah. Ada banyak keratan-keratan akbar, antaranya di Baria Pop, di Surat Khabar, Berita Harian, Utusan Malaysia dan macam-macam lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton-penonton dan juga subscribers channel saya, Zam Metal Zone X-ray TV. Okey, di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kerana saya merakamkan video ini pada malam raya. Maksudnya besok nak raya haji lah besok nak raya haji. Okey. Berjumpa lagi kita di segmen Memory Rockers episod ke-7. Episod ke-7 ni kita dah sampai ke tahun 1995, di mana sebagaimana yang semua tahu, kita bermula daripada episod pertama bagaimana saya terbabit dalam permainan gitar bass kan, daripada bagaimana saya terbabit dalam dunia muzik lah. Okey, saya bermula dengan bermain gitar bass gitar tong lah Okey, kemudian saya membabitkan diri dalam band pertama iaitu kumpulan Ventura bersama manager Angka Rasul. Kemudiannya pada tahun Ventura tu pada tahun 86 lebih kurang macam tu. Kemudian pada tahun 88 bermula pula satu band baru setelah Ventura dibubarkan.
satu band yang kami gelar Opera. Opera ni bersama 3 manager dia. 3 manager Opera ni. Semua dah diceritakan dalam episod-episod yang lepas lah. Dan pada tahun 1995, Opera pun sebab tak nampak sinarnya walaupun dah sign kontrak dengan syarikat rakaman, dah 2, 3, 4 kali masuk majalah pun, tapi nampaknya sinar tu tak menyebelahi kumpulan Opera. Jadi apabila Opera baru dibubarkan pada suatu petang tu, ni saya nak ceritakan bagaimana bermulanya kumpulan X-Ray. Sebenarnya sebelum ni saya dah pun ceritakan di dalam video biasa dalam channel ni, di mana saya membuat tajuknya yang berjudul Kewujudan Kumpulan X-Ray. Saya dah ceritakan, tetapi yang itu saya ceritakan secara rambang saja untuk video kali ini, sebab dia mengikut episod-episod sampai ke episod ke-7, iaitu saya akan menceritakan tentang setelah Opera ni bubar, saya pun ada satu grup ataupun kumpulan yang kita gelar X-Ray, yang berjaya merakamkan album dan ada beberapa show lah. Okey, setelah Opera dibubarkan, pada suatu petang ni saya macam biasa, tiap-tiap Sabtu Ahad macam tu. Sabtu Ahad ni pun, Sabtu kita kerja setengah hari kan, jadi selalunya petang Sabtu tu saya akan ke kompleks Kota Raya ataupun kompleks wilayah, jumpa kawan-kawan muzik, macam tu lah lebih kurang. Jadi pada satu petang tu saya ke kompleks Kota Raya untuk bermain snooker dan juga main game. Sebab di atas kompleks Kota Raya tu, di tingkat, kalau tak silap saya, tingkat atas ke tingkat 4 kot, dia ada tempat amusement center di mana ada tempat snooker dan ada main game lah. Saya ni memang kaki main game lah. Kaki main game dan juga kaki main snooker lah saya ni dulu. Jadi apabila saya naik tangga ke tingkat 4 tu, maksudnya naik eskalator lah, naik eskalator, ada seseorang yang memanggil saya waktu tu, dan beliau ialah Ujang Samudra, yang masa tu pada tahun 1965 Ujang Samudra sedang meletup-letup lah dengan album Salam Sejahtera, dan lagu Salam Sejahtera tu saya boleh katakan setiap hari kita akan dengar di radio ke, di mana-mana lah, selalu di shopping kompleks ke, memang akan dengar lagu Salam Sejahtera ni. Maklumlah lagu tengah naik. Jadi sebelum ni pun saya dengan Ujang ni sebenarnya memang berkawan, tapi kami ni taklah rapat sangat sebab kami semua di kompleks wilayah. Memang di kompleks wilayah ni boleh dikatakan tempat berkumpulnya rockers ni, terutamanya band-band boy yang pemuzik semua akan pot kami ialah di kompleks wilayah. Banyak antaranya kawan-kawan saya selain daripada kumpulan Melissa, kumpulan Arena, kumpulan FTG, Black Rose, Ekspedisi pun ada juga lepak sana, kumpulan Wings, dan macam-macam lah, macam-macam grup lah yang ada masa tu rock tengah memang di zaman kemuncaknya kan. Jadi Ujang memang kawan saya lah, cuma kita tak rapat, cuma kita kawan dan kadang-kadang jumpa, kita minum, macam tu, cuma kami tak rapat sebab kita bukan satu band. Satu petang tu, bila saya sedang naik eskalator nak menuju ke Kota Raya, tiba-tiba seseorang panggil saya dan saya pusing ke bawah. Saya tengok rupanya Ujang panggil saya. Kemudian eskalator saya naik, eskalator dia turun. Jadi dia terpaksa naik balik eskalator saya untuk nak berbual dengan saya. Saya tunggu dia dekat atas. Dia naik, kemudian kami pun berbual. Antara perbualan kami tu, Ujang ni dia menceritakan tentang dia nak mengajak saya untuk buat satu band waktu tu. Ujang ni dia tanya saya, "Zam, lu macam?" Saya katalah, "Gua okey." Masa tu memang saya masih dengan Opera, tetapi Opera ni dah boleh dikatakan zaman-zaman dah nak dibubarkan lah akhirnya kan. Tapi masing-masing semua dah yang anggota Opera 2 orang tu, iaitu Ajin dan juga Izzat, iaitu budak Negeri Sembilan. Mereka dua-dua pun dah balik kampung. Ada sebagai drama Opera dengan saya, masing-masing dah macam, yelah, band ni dah dibubar Opera, jadi macam dah tak ada apa-apa lah.
Jadi waktu tu Ujang pun mengajak saya. Dia menyatakan yang dia nak ajak saya, Zam, kita buat band nak Zam. Macam itulah antara apa Ujang cakap pada saya waktu tu. Jadi pada waktu tu saya macam terkejut jugalah. Sedangkan Ujang ni dia waktu tu dengan Samudra dan dia pun sedang populariti sedang kemuncak lah orang cakap waktu tu, lagu Salam Sejahtera tu. Dan tiba-tiba dia ajak saya nak buat satu band baru. Saya macam terperanjat lah kan. Jadi saya tanya dia balik, lu ni biar betul Jang, saya kata kan. Sebab lu kan dengan Samudra, ni lagu hari-hari keluar radio ni, saya cakap dengan dia kan. Dia kata dia macam tak seronok. Dia tak seronok dan dia ada sikit masalah lah. Jadi sebab tu dia kata kat saya, dia memang nak sangat. Gua memang nak sangat Zam main dengan lu. Daripada dulu lagi kata. Tapi lah tak ada rezeki kan. Gua dengan Samudra, lu dengan band lu. Macam tu. Jadi dia kata, sekarang ni gua nak sangat main dengan lu. Saya pun cakap dengan dia, habis tu lu dengan Samudra apa cerita? Dia kata, dia tak peduli lah, dia kata. Dia tak peduli, dia nak juga buat satu band dengan gua. Dia minta sangat dia minta sangat saya supaya menzahirkan permintaan itu supaya dapat buat satu band baru, tubuhkan satu band baru. Jadi bila saya tengok Ujang ni dia betul-betul bersungguh-sungguh, saya pun cakap dengan dia, okey Jang, nanti gua tengok drama ke gitaris mana ada, nanti gua rojol balik. Okey Zam, itulah Zam, gua betul-betul serius ni kata. Dia memang betul-betul nak buat band dan dia macam nak membina satu hidup baru dengan band baru. Macam itulah lebih kurang ceritanya. Jadi setelah tu saya pun balik, Ujang pun balik dan kemudian tu saya pun dapat berhubung dengan Ujang semula dan saya menanyakan sekali lagi dengan dia, adakah dia ni betul-betul memang serius ke atau dia sekadar apa ke kan. Dia kata memang dia serius dan dia memang nakkan satu band baru dan band tu dia nak saya dan dia kata pada saya, gua anggap lu leader Zam. Gua anggap lu leader. Lu panggil lah, lu carilah mana-mana budak band. Gua percaya kat lu. Gua tahu lu banyak member band boy dekat komplek wilayah. Itu antara perkataan Ujang cakap dengan saya waktu tu. Jadi saya bila tengok Ujang ni dah macam serius dan terlalu bersungguh-sungguh. Jadi saya pun untuk posisi drama, saya offer dulu pemain drum kumpulan Bentura. Kalau anda semua ingat lagi, dalam episod-episod awal Memory Rockers, episod kedua dan ketiga, ada drama kumpulan Bentura yang namanya iaitu Brother Eder. Eder ni, dia ni tinggal di Bandar Tun Razak, di sebelah lorong rumah saya je di Bandar Tun Razak. Dan dia ni ialah drama asal Bentura dan juga opera. Jadi disebabkan Eder ni pemain drum yang saya dah lama dengan dia dan saya masa tu posisi sebagai pemain bass, saya mestilah nak cari drama yang dah biasa dengan saya kan. Jadi saya pun mempower Eder ni untuk menganggotai X-Ray yang kami nak buat ni. Tapi waktu tu nama kumpulan belum ada lagi. Waktu tu belum ada nama kumpulan lagi. Saya cuma power Eder, saya kata, ni Ujang Samudra ni dia nak ajak gua buat band dia. Macam tu lah saya kata kat dia, jom dia kita sekali lu dengan gua, lu drum gua bass. Lu dah biasa dengan gua pun dah biasa dengan lu. Tapi malangnya waktu tu Eder ni sebagai kawan rapat ataupun dah macam saudara dah dengan saya, kami daripada sekolah lagi berkawan, dia tak dapat menyertai, dia tak dapat nak ikut menubuhkan sama-sama grup baru bersama Ujang ni kerana waktu tu saya dah diberitahu iaitu Eder ni waktu tu dia sangat sibuk dengan urusan kerja dia dan mungkin ada urusan keluarga ke, itu saya tak pasti. Tapi ringkas ceritanya, Eder pemain drum Bentura dan opera, waktu tu saya offer dia, saya ajak dia untuk join sama untuk menjadi pemain drum kumpulan baru ni. Dia tak dapat nak join kami sekali, dia tak dapat nak ikut sekali join lah. Jadi setelah dia tak dapat join, masa tu saya cuba cari lagi siapa drama yang saya kenal yang rapat-rapat dan saya teringat pada Miss Man. Miss Man ni asalnya ialah pemain drum kumpulan Junction. Kalau korang nak tahu, Miss Man ni ialah pemain drum kumpulan Junction, iaitu penyanyinya Brother Hatta. Okey, jadi saya pun mempower Miss Man dan pada waktu tu Junction pun kalau tak silap saya memang dah tak ada kontrak dengan mana-mana.
kontrak mereka dah habis lah maksud saya, dan dia Misman pun tak terikat dengan mana-mana kontrak. Jadi Misman pun ikut saya untuk menubuhkan satu grup baru yang kita panggil X-Ray lah. Okay. Jadi kami dah ada saya sebagai pemain bass, Ujang sebagai penyanyi, Misman sebagai drama, tapi kami tak ada pemain gitar. Jadi di tempat Misman dengan Hatta bekerja, iaitu di satu tempat snooker center yang terletak di Salak South ataupun Salak Selatan. Hatta dan Misman, mereka berdua ni kebetulan memang bekerja di pusat snooker di Salak Selatan tu, di mana waktu tu saya tinggal di Sungai Besi, di Kampung Malaysia. So Kampung Malaysia Sungai Besi ni tak berapa jauh dengan Salak Selatan, di mana saya selalu bermain snooker dan bermain game di tempat Hatta dan juga Misman ni kerja, iaitu di Salak Selatan. Jadi bila saya selalu main snooker di sana, ada seorang pelanggan ataupun kawan kami lah yang selalu juga main snooker di sana. Nama dia ni Sota. Sota ni memang pelanggan tetap dan selalu hari-hari lah main snooker dekat tempat tempat snooker Salak Selatan ni, main game, main snooker Sota ni. Dia pun tinggal di Sungai Besi, dan bila kami terjumpa di pusat snooker tu, dan Sota ni pun dia tahu yang saya, Ujang dan juga Misman ni sedang nak tubuhkan satu grup baru bersama Ujang. Sota ni pun beri kami satu nombor telefon. Dia kata kat saya macam ni lah lebih kurang, Bro Zam, kalau lu nak ni, gua bagi nombor telefon, lu cuba kontak brother ni. Brother ni dia kerja tempat snooker juga, tapi kedai kecil lah dekat Bukit Bintang, dekat dalam Bukit Bintang punya area. Sebab Sota ni sebenarnya dia pagi-pagi dia ada berniaga nasi lemak kalau tak silap saya, berdekatan dengan tempat snooker yang pemain gitar ni kerja di tempat snooker tu. Jadi saya pun ambil nombor telefon, kemudian saya telefon budak main gitar ni, kemudian kami pun membuat audition. Kemudian selepas kami audition, kami tengok, wah, budak ni memang main gitar, dia memang sangat hebat lah. Rupanya dia ni memang di kalangan kawan-kawan di komplek wilayah pun memang kenal dia. Cuma saya tak perasan lah brother ni. Okay, jadi brother ni sebenarnya nama dia pun Man sebenarnya. Asalnya nama dia Man, tetapi disebabkan dalam X-Ray ni ada dua Man, satu Misman pemain drum Junction tu, dan satu lagi ni Man pemain gitar. Jadi saya secara orang cakap apa, secara berseluruh, secara bergurau, saya cakap dengan Man, gua tukar nama lu lah Man, panggil lu Kiss. Melekat nama Kiss tu sampailah kami buat album. Sampai sekarang pun saya panggil dia Kiss. Budak-budak pun banyak yang panggil dia Kiss. So itulah dia, Brother Kiss. Kami audition dia, dia memang hebat lah, permainan dia pun memang bagus. Jadi kami sangat setuju. Jadi genaplah anggota kumpulan kami 4 orang. Okey, bagaimana pula ceritanya kami dapat nama X-Ray ni? Okey, jadi saya pun dengan kawan-kawan geng saya ni, Ujang vokalis, saya pemain bass, Misman Junction sebagai pemain drum, dan Kiss sebagai pemain gitar. Kami pun berbincang lah, kita nak tak nama band ni, band apa. Jadi selalu waktu tu bila kami nak pergi ke syarikat rakaman kami, Rock Record, kami waktu pergi pun naik bas. Waktu tu semua naik bas mini je. Jadi waktu tu kita orang semua naik bas kan, pandang-pandang di luar bas tu, saya tengok-tengok di luar-luar tu nama-nama kedai ke apa-apa nama yang nampak macam best lah kan. Tapi waktu tu lalu asyik-asyik nampak tulisan X-Ray. Rupanya itu semua ialah klinik-klinik yang ada buat perkhidmatan X-Ray. Jadi saya pun fikir sedap juga kalau letak nama X-Ray kan. Apa salahnya letak nama X-Ray? Pelik juga. Lagipun tak ada lagi band nama X-Ray. Kumpulan muzik kan nama X-Ray. Jadi saya pun cadangkan pada geng budak-budak geng-geng saya semua ni, budak-budak band saya ni. Mereka pun setuju untuk menamakan kumpulan tu X-Ray. Dari situlah kami dapat nama X-Ray tu pada tahun 1995. Okey, kemudian setelah tu kami pun praktis lah berempat, dan dalam masa tak lama lepas tu Ujang pun menghubungi pihak Rock Record untuk buat appointment bila nak sign kontrak. So tak lama lepas kami dah dapat empat anggota lengkap untuk X-Ray ni, kami terus ke Rock Record
pada waktu tu di Taman Syamlin Perkasa Ceras. Pergi sana, tak banyak cerita pun, kontrak semua dah siap, kami sign je. Dan kami pun diberikan wang pendahuluan sebagai menandakan kami ni artis syarikat Rock Record lah. Macam tu. Jadi selesailah upacara tanda tangan antara kumpulan X-Ray dan syarikat Rock Record. Kontrak kami 2+1. Maksudnya kontrak 2 tahun dan selepas tu ada option sama ada nak sambung ataupun tidak. Macam tu lah. Okey, jadi setelah tu kami pun terus, X-Ray pun terus melangkah sebab pihak Rock Record ni mereka memang tahu Ujang ni dia mempunyai suara emas. Jadi mereka pun bila Ujang mencadangkan untuk bersama-sama dengan X-Ray, mereka pun tak cakap banyak, mereka terus terima je. Dan tak lama lepas tu kami semua terus masuk studio rakaman di studio di Petaling Jaya tu. Apa nama studio tu? Saya pernah lupa dah. Nama studio tu King Studio. Lupa dah nama. King Studio di Petaling Jaya. Section 14 ke section 13 macam tu lah di Petaling Jaya. Saya masih ingat lagi. Album X-Ray dirakamkan di King Studio. Dan penerbit album X-Ray ialah Abang LY ataupun saudari LY yang banyak buat lagu Siti Nurhaliza. Tapi kalau tak silap saya, sewaktu dengan X-Ray tu pada tahun 95 tu, saya rasa LY belum berapa popular sangat dengan Siti Nurhaliza, saya rasa. Masa tu LY dah menjadi penerbit album X-Ray. Dalam album X-Ray tu ada 10 lagu. Dan ada banyak pencipta-pencipta nama-nama yang terkenal lah waktu tu. Antaranya Abang LY, Bai Duri, Nur Ehsan, Azam Dungun, Zurain, macam-macam nama lagi yang popular waktu tu untuk band-band rock, untuk penciptaan lagu-lagu untuk band-band rock ni. Okey, jadi dan saya sendiri ada 2 lagu saya di dalam album X-Ray dan juga 3 lirik. Saya ada 2 lagu dan 3 lirik di dalam album X-Ray tu. Album yang diberi judul Sungguh Tak Kusangka. Okey, jadi selepas tu X-Ray pun dah record album, dah rakam album. Album tu sebenarnya sudah, kalau tak silap saya, dah pun siap sekitar hujung 95. Dah siap. Hujung 95 ataupun awal 96 macam dah siap. Tetapi atas sebab-sebab tertentu album X-Ray tak dapat rilis, tak dapat diedarkan pada selepas dah siap tu, tak dapat diedarkan. Pasal ada sebab-sebab yang tertentu yang tak dapat dielakkan. Album X-Ray hanya diedarkan pada tahun 97. Kalau tak silap saya awal 97 kot. Mungkin dalam bulan 2, bulan 3, bulan 4 ke macam tu lah. Pada tahun 97. Dan waktu tu kumpulan X-Ray ni sangat popular dengan lagu yang berjudul Sungguh Tak Kusangka. Sungguh Tak Kusangka ni lagu ciptaan penerbit album X-Ray sendiri, iaitu saudari LY, dan juga pencipta liriknya arwah Mama Jui. Itulah ceritanya. X-Ray yang popular dengan lagu Sungguh Tak Kusangka sekitar tahun 97 sampai 8 tu. Memang X-Ray ni lagu-lagu Sungguh Tak Kusangka tu memang selalu ke udara di radio lah. Dan selalu juga menang carta-carta di radio lah ya. Okey, dan juga selepas lagu tu keluar, lagu tu lah yang selalu keluar, Sungguh Tak Kusangka. Dan pada tahun lalu, iaitu tahun lepas, tahun 2021, tanpa diduga dengan izin Allah Ta'ala, lagu Mekar di Jiwa pula tiba-tiba menjadi viral. Padahal sewaktu album X-Ray diedarkan pada tahun 97, Mekar di Jiwa ni boleh dikatakan tak berapa diberi perhatian lah senang cakap. Even radio pun saya rasa jarang sangat lah main lagu ni, Mekar di Jiwa ni, waktu tahun 97 dulu tu. Tapi pada tahun lepas, dengan izin Allah, lagu Mekar di Jiwa tu viral. Dan Alhamdulillah sampai sekarang pun banyak lagi band-band basking yang memainkan lagu Mekar di Jiwa. Dan juga stesen-stesen radio pun
saya dapat tahu banyak juga yang mainkan lagu-lagu Mekar Jiwa ni. Alhamdulillah. Okey, jadi itu antara sedikit lah tentang X-ray ni pada tahun 97. Daripada tahun 95 kami tubuhkan X-ray. Awal 95 setelah opera dibubarkan, kami tubuhkan X-ray dengan Ujang. Kemudiannya ujung 95 ataupun awal 96 album X-ray dah siap, tetapi tak boleh rilis disebabkan ada sebab-sebab tertentu tak dapat dielakkan, tak boleh rilis. Kemudian awal 97 baru rilis album X-ray. Sungguh tak kusangka waktu tu tahun 97. Kemudiannya itu sajalah ceritanya yang saya nak ceritakan tentang X-ray. Bagaimana penubuhannya, di mana bermulanya bibit-bibit nak ditubuhkan grup tu, iaitu di Kompleks Kota Raya, dan bila kami buat album, dan buat di mana, dan penerbitnya semua saya dah ceritakan tadi. Dan lagu yang popular sungguh tak kusangka. Dan tahun lepas 2021 hingga sekarang lagu yang viral adalah lagu Mekar di Jiwa. Alhamdulillah. Dan hingga kini pun X-ray ada juga mendapat jemputan untuk buat show lah. Tetapi bersama X-ray yang baru lah. Okey, untuk pengetahuan korang semua, untuk X-ray yang terbaru, baru je dalam 2 hari lepas kami baru je menjalani satu sesi penggambaran, iaitu maksudnya sesi photoshoot untuk gambar-gambar untuk kumpulan X-ray lah. Di mana kita nak buat profil yang baru, sebab kita ni ada beberapa anggota baru, jadi kita nak buat satu profil yang baru untuk grup X-ray. Jadi kami ada buat satu sesi photoshoot di M Zone Fotografi Studio di Bandar Seri Putra. Dah pun selesai. Itu perkembangan terbaru lah, dan insyaAllah nanti X-ray akan menemui peminat-peminatnya di serata tempat lah, bergantung pada jemputan-jemputan kami yang akan kami dapat nantilah insyaAllah. Jadi terima kasih semua kepada semua yang menonton. Jadi itu saja cerita tentang bagaimana wujudnya kumpulan X-ray. Dan di situ jugalah saya tutup cerita tentang X-ray ni, dan untuk sejarah bagaimana wujudnya lah. Tapi selepasnya akan ada lagi lah cerita-cerita tentang X-ray, tentang update-update yang terbaru lah, tentang perkembangan-perkembangan terkini saya akan update dekat channel ni juga. Cuma dalam episod ke-7 ni kita dah sampai ke tahun 95. Itulah tahun di mana X-ray mula ditubuhkan. Okay, selepas ni X-ray punya cerita ni antara 95 hingga 97. Itu X-ray yang awal dululah. Lebih kurang 2 tahun. Jadi selepas ni saya akan terus pergi ke band yang lain, iaitu lebih kurang tahun 97-98 macam tu. Ada band lain yang saya akan ceritakan selepas ni. Selepas X-ray ni, dan macam tahun 97 tu, selepas tu lebih kurang tahun 97-98, X-ray pun macam dah senyap je. Okay, saya pun ada band lain selepas tu yang saya join. Saya akan ceritakan pada Memory Rockers episod yang ke-8. Okey, terima kasih semua kepada semua yang menonton. Kepada semua yang menonton, yang belum subscribe, boleh subscribe. Dan juga boleh tekan butang loceng supaya setiap video yang saya masuk, anda akan dapat notifikasi lah. Dan kepada semua subscribers yang menyokong saya selama ni, daripada seluruh Malaysia, Brunei dan juga di Indonesia, ramai juga penyokong X-ray ni. Terima kasih banyak. Harap anda teruskan sokongan anda dan boleh share-share video saya ni. So itu sajalah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.